Okey, so soalan pertama, saya tidak tahu macam mana cara nak bayar bil elektrik dengan aplikasi ini dan cara mempelawat orang bayar bil dengan saya. Okey, cara untuk bayar bil sebenarnya yang untuk menggunakan apps ni senang sahaja. Sebab dia semua, kalau tengok dekat sini, dekat skrin ni, ini adalah apps yang dekat telefon. Tapi ini adalah produk untuk top up. So, pergi kepada bill payment kat sini. So, cari bil TNB sebab soalan dia nak bayar bil elektrik. So, kalau bil TNB, cari produk TNB. Okay, kat sini TNB. So, klik. Yang ni kalau siapa ada mini printer ataupun mesin top up, so boleh sambung. Yang ni kita tak akan guna yang ni. Okay, so kita akan buat transaksi saja, kita tak print receipt. Tapi siapa yang ada dia boleh sambung kepada printer lah untuk print receipt. Okay, so masukkan 12 digit nombor akaun. Kalau okay, sebab saya tak boleh nak buka untuk kamera satu lagi. Kalau tak boleh nampak dekat sini. Okay, yang ni contoh bil TNB. Okay, boleh nampak dekat sini dia ada nombor akaun. So, itu adalah nombor akaun yang perlu masuk dekat apps tu. Masuk dekat atas ni. Dan satu lagi fungsi ada gambar yang barcode ni. Yang tu untuk kita scan barcode. Kalau setiap bil biasanya akan ada barcode macam yang ni. Okay, kita buka kamera. Okay, kalau perasan dekat bil tu dia ada barcode. Tapi tak tahu dia detect tak ni sebab ni bil yang lama. Barcode dia dah rosak, so dia tak detect. Okay, so kita masukkan nombor secara manual. Masukkan nombor akaun. Okay, lepas tu masukkan jumlah bil berapa nak bayar. Contoh kalau dekat bil katakan RM20.21. So boleh bayar RM22 ataupun boleh bayar lebih ataupun kurang. Kalau bayar lebih, dia akan masuk kepada bil bulan berikutnya sebagai lebihan bayaran. Kalau bayar kurang, maksudnya akan ada tunggakan bil bulan sebelumnya dalam bil semasa. Untuk customer mobile number ni tak perlu nak masuk. Kalau nak masuk pun boleh, kalau tak masuk pun boleh. So, klik sahaja process to payment. Lepas tu klik process to checkout. So, nanti dia akan pergi kepada ni lah. Dia sama je untuk transaksi top up ke bayar bil semua sama je. Just tukar produk sahaja. Lepas tu masukkan nombor akaun, jumlah nak bayar. So, selesai. Okay, so kalau ada soalan boleh tanya nanti. Okay, soalan kedua, kenapa top up kredit masuk akaun lambat? Okay, so kita akan tengok dekat sini. Okay, ni adalah panduan semua master dealer dapat. Sama ada melalui WhatsApp ataupun panduan link. Okay, yang ni kita tunjuk. Okay, panduan ni kita ada password. Password pun saya dah masukkan dalam grup Telegram. So, boleh tengok. Yang password dia tu, yang master tu. So, nanti dia akan pergi ke bahagian ni. Okay, so ni adalah untuk install apps untuk kali pertama. Tapi yang untuk soalan ni, dia tanya kenapa top up kredit masuk akaun lambat. Yang tu untuk tambah stok dan modal. Okay, dekat bawah ni kita ada bagi tahu.
tunggu proses 30 minit hingga 2 jam. Yang ni waktu standard sebab kita tak akan tengok sistem 24 jam. So ini adalah waktu yang standard ataupun masa kalau hari cuti maksimum 4 hingga 5 jam sebab orang cuti memang tak akan ada orang check account bank. So akan proses 4 hingga 5 jam. Lepas tu kalau nak cepat dia ada satu lagi yang kita dah bagi dekat panduan apps tu ataupun boleh tengok dekat apps ni. Untuk my account, sekejap saya buka ni. Okay, untuk klik pada my account. Lepas tu kita ada top up kredit. Klik top up kredit. Guna yang internet banking ni. Untuk internet banking ni yang auto. So maksudnya, tapi yang ni kita akan ada charge lah. Yang kita dah bagi tahu dekat WhatsApp pun memang dah ada, akan ada charge 5%. Tapi yang ni selepas payment, kita tak perlu nak isi apa-apa form, dia automatik akan masuk ke account. Kurang daripada 2 minit, lebih kurang macam tu lah kalau tak ada apa-apa masalah bank ataupun sistem. So akan masuk kurang daripada 2 minit ataupun paling lama pun 5 minit. So boleh guna yang ni lah. So nombor account semua, masukkan jumlah nak bayar berapa. Okay, contoh saya buat 5. Okay, so yang ni auto payment yang akan menggunakan online banking direct kepada bank. So pilih nak pilih my bank ke mana-mana account yang kita ada lah. So kalau kita ada my bank to you, boleh klik my bank to you. So buat payment macam biasa, terus masuk stop. Dalam beg Tiara. Okay, so itu adalah untuk cara yang cepat. Kalau yang top up kredit, yang back in ni, yang ni adalah manual. So selepas bayar kepada akaun ni, hantar bukti bayaran. Satu lagi, kebanyakan yang orang buat, dia hantar maklumat tidak ikut resit. Dia bayar dekat resit tu maklumat lain, tapi dia isi dekat sini lain. Cara untuk macam mana cepat dapat modal. Macam mana cara untuk cepat dapat modal dan tak ada apa-apa masalah. Masa buat bayaran ni, dekat referral tu masukkan nombor telefon yang berdaftar sebagai master dealer. So nanti kita dalam sistem bank tu kita boleh nampak referral number, nombor telefon siapa. So sebab tu kita suruh masuk dekat referral number. Kalau panduan ni pun untuk dalam video ni kita ada bagi tahu. Boleh tengok video panduan ni. Kalau yang ni gambar saja, kita just tunjuk untuk hantar detail terus. Dalam video ni kita ada tunjuk sekali dengan kita buat bayaran dan tambah stok macam mana kita nak submit tu. Okay, so katakan kita dah bayar kepada akaun MyBank dan tarikh hari ni adalah 23 hari bulan 7. Katakan kita 24 hari bulan baru kita ingat nak hantar. Kita kena klik dekat sini, kita ubah kepada 23 ikut tarikh bayaran dibuat. Kalau 23 hari bulan 23 kita kena ubah. Sama juga dengan masa. Kalau kita bayar pukul 20.14, maksudnya pukul 8.14 malam. So kena guna sistem 24 jam. Buat 20.14 kat sini. Lepas tu masukkan jumlah. Kalau bayar 100, just masuk 100 sahaja. Tak perlu ada titik-titik macam ni. Masuk 100, melainkan kita bayar ada jumlah yang sen, RM100.10. So kita boleh masuk RM100.10 kalau kita bayar jumlah tu lah. So kalau kita bayar 100, masuk 100 sahaja. Lepas tu untuk referral number ni, masukkan nombor telefon yang berdaftar. Maksudnya referral number dekat resit yang kita bayar tu, nombor telefon kita yang berdaftar, dan juga dekat referral masuk apps ni pun masuk nombor telefon yang berdaftar. So nanti kita senang nak detect payment dan juga
transaksi yang kita hantar ni. So lepas tu klik submit sahaja. So tunggu ikut masa yang kita dah bagi tahu dekat sini. So kalau semua maklumat betul semua, biasanya akan dapat cepat je. 30 minit dalam 1 jam macam tu lah, kalau bukan hari cuti. Dan satu lagi, untuk waktu proses ni 9 pagi hingga 9 malam sahaja. Kalau kata bayar selepas waktu tu, pukul 1 pagi ke 2 pagi, so kita akan proses pukul 9 pagi hari bekerja seterusnya lah. Okay, so itu soalan kedua. So kalau saya jawab soalan ni, ada apa-apa yang tak faham boleh tanya dekat bahagian chat, ataupun boleh buka mic lepas tu tanya soalan. Kalau malu boleh tanya dekat bahagian chat. Kita ada dekat bawah tu, dia ada bahagian untuk chat, so tanya dekat situ pun tak ada masalah. Okey, so soalan ketiga, berapa RM maksimum untuk top up kredit? Okey, untuk pengguna iPhone, kalau tambah stok menggunakan contoh yang dekat top up kredit ni, kalau pengguna iPhone, back in, kalau internet banking tak ada masalah, dia boleh RM5 sehingga yang seperti yang kita tunjuk tadilah, 5 hingga 30,000, so tak ada masalah. Tapi kalau yang manual ni, untuk pengguna iPhone, minimum tambah stok adalah RM100. Kalau pengguna Android, dia tak ada masalah, minimum untuk tambah stok adalah RM1. Pengguna iPhone RM100 minimum, pengguna Android RM1 minimum untuk tambah stok. Sebab kalau bayar, katakan pengguna iPhone dia bayar RM99, dia kena submit bukti bayaran menggunakan SMS. Dia tak boleh submit dekat, dia boleh bayar kurang tapi dia kena submit melalui SMS. Dia tak boleh submit dekat apps ni. Untuk submit dekat apps ni, minimum payment untuk iPhone RM100, dan kalau untuk Android RM1 minimum. Okey, soalan keempat, bagaimana daftar dealer? Saya mahu set berapa persen untuk untung kepada downline bagi setiap telco. Cara dikira untung dan dapatkan untung. Okey, bagaimana daftar dealer? Untuk master dealer, boleh daftar downline, tapi dia downline tu tidak akan dipanggil sebagai dealer. Kalau biasa yang daftar master dealer ni, dia daftar masa ada 4 package. Ada package master dealer, dealer, ejen dan pengguna. Tapi sekarang ni kita dah pecahkan, kita just master dealer sahaja. So untuk master dealer, dia menggunakan sistem yang berbeza dengan 3 package lagi tu. So kalau master dealer ni, bila dia daftarkan downline ataupun daftarkan user bawah dia, kita akan panggil bawah dia tu user saja ataupun ejen. Tapi ejen ni dia tak sama macam package ejen tu lah, sebab dia ejen bawah master dealer. Maksudnya kita lebih senang kita panggil dia downline sahajalah. Bila dia daftar orang bawah tu dia akan jadi downline sahaja. So dia boleh jual top up lah. Bagaimana daftar dealer? Okey, cara untuk daftar, kita juga baru tambah dekat dalam panduan ni. Lepas tu dia ada juga tanya soalan macam mana nak tetapkan keuntungan transaksi, keuntungan untuk downline dia, dan cara kira untung. Okey. So dekat sini kita dah bagi link. So boleh klik. So bila masuk dekat sini, macam mana? Yang ni kita perlu set kali pertama sahaja. Kalau kita tak pernah set lagi keuntungan untuk downline kita, so kita kena set satu-satu produk. So kalau
Kat sini boleh nampak dealer info, klik. Lepas tu akan nampak bahagian diskaun ni ada view, klik pada view, so dia akan naik pop up macam ni. So boleh nampak dekat sini produk Maxis diskaun 4% ni adalah persen yang master dealer dapat. So maksudnya ini adalah keuntungan yang kita dapat. Dan diskaun template ni adalah berapa komisen yang kita nak bagi kepada downline kita. Contoh dekat sini saya dapat 4%. Lepas tu saya tetapkan dekat sini untuk downline. Downline adalah 3.5%. So kalau kita nak tetapkan 3% pun tak ada masalah. Kalau katakan sini kita dapat 4%, sini katakan kita nak buat 3.99. So kita tekan update. So nanti dekat update 3.99. Kita masih ada keuntungan daripada transaksi downline. Kita dapat 4% dan kita bagi kepada downline kita 3.99. So maksudnya setiap transaksi downline kita buat tu, downline kita akan untung untuk produk Maxis adalah 3.99 dan komisen kita daripada transaksi downline itu adalah sebanyak 0.01. Macam kalau saya tetapkan sebelum ni adalah 3.50. Okay, so kalau katakan 4% ni saya jual sendiri kepada orang, so saya akan untung 4%. Maksudnya jual RM10 akan untung 40 sen. Kalau nak lagi senang nampak, kalau jual 100 saya akan untung RM4. Yang ni saya, tapi kalau saya lantik downline dan saya bagi kepada downline saya adalah 3.5. Bila downline tu buat transaksi, downline kita akan untung sebanyak 3.5%. Dan kita akan untung 4 tolak 3.5 adalah 0.5. So kita akan untung 50 sen. Tapi memang kita akan nampak macam kalau kita jual sendiri kita untung RM4. Tapi kalau kita downline kita jual, kita hanya untung 50%. Tapi kita kena ingat benda yang saya buat dan ramai juga yang WhatsApp kata untung sikit je jual top up. Memang kalau jual sendiri tu memang akan nampak untung sikit. Tapi cara saya buat, saya cari orang yang nak guna sistem top up ni. Tapi biasanya saya cari bukan orang yang nak buat bisnes, tapi yang nak guna sendiri dan dapat diskaun bila buat pembelian top up. So bila dia beli top up, katakan dia dapat RM3.5 diskaun. Maksudnya kalau berbanding dia beli dekat kedai RM10, RM100, dia kena bayar RM100. Tapi kalau yang ni dia dah dapat RM3.5 diskaun. So daripada situ dia guna sendiri, kita akan dapat juga komisen sebanyak 50 sen. Sebab saya terfikir kenapa saya buat benda ni. Kalau saya jual sendiri memang saya akan untung RM4. Tapi kalau saya katakan saya sakit ataupun saya tak ada modal, contoh sekarang ni masalah kewangan, kita tak ada modal untuk kita pusing, untuk kita tambah stok, untuk kita jual top up. Tapi kalau kita ada ramai downline, kita tak jual sendiri, walaupun kita ada masalah kewangan, tapi downline tu belum tentu ada masalah kewangan. Dan siapa yang guna prepaid ataupun guna bil, dia tak akan top up. Paling kurang pun dalam tempoh 3 bulan tu dia tak akan top up. Tak ada. Memang wajib dia akan top up dalam 3 bulan. Kalau tak, nombor tu akan expired. Tapi kalau biasanya orang kesayang nombor dia tu, dia akan top up je. So dekat situ, walaupun kita tak ada modal untuk jual top up, tapi customer ataupun downline kita tu, dia tetap akan beli. Dan juga kalau kita jual sendiri untung RM4. Lepas tu kalau kita lantik downline kita, kalau contoh kita untung RM4 ni, kita jual kepada satu customer sahaja. Tapi kalau kita lantik downline,
kita untung 5%, tapi katakan downline kita ni dia buat bisnes. Dia jual kepada kawan dia A, kawan B, C. So kita jual sendiri, kita jual kepada seorang customer saja. Tapi kalau downline kita ada downline kita ni pula yang jual kepada A, B, C. So benda tu akan berkembang sendiri. So ni adalah konsep kita cari, kira macam kita cari wakil jualan untuk kita lah. Kita bagi dia keuntungan dan kita ambil juga sikit. So ni adalah cara untuk setkan keuntungan untuk downline. Yang ni kena buka dekat laman web tu. So macam contoh yang produk-produk lain ni, boleh nampak Digi 2.3. So katakan kita nak bagi kepada downline kita 2%. So kita update. Yang ni kita kena update untuk kali pertama sahaja. So untuk next, bila kita dah set dan kita start daftar downline, automatik dia akan ikut persen-persen yang kita dah set ni lah. Okay, so ini adalah cara-cara untuk kita set. So kita kena set semua, edit semua commission, berapa kita nak bagi. So ini adalah, sebelah sini ni adalah keuntungan yang kita dapat. Dan yang dekat bahagian 000 ni yang saya tak edit lagi ni, ini adalah berapa persen yang kita nak bagi kepada downline kita lah. So kalau kita set, macam saya bagi tahap dia 3.5, so downline kita akan dapat 3.5. Okay, so lepas tu dia tanya macam mana nak daftar. So kalau nak daftar, kita ada dua cara. Register user. So masukkan nama dan nombor telefon, submit. Lepas tu kalau kita nak bagi stok kepada, contoh kita buat yuran pendaftaran RM100 dan kita nak bagi stok kepada downline kita RM10. So nak masukkan nama, nombor telefon semua, selesai je daftar. So kita pergi kepada user top up ni, masukkan nombor ID yang kita daftar tadi tu. Lepas tu masukkan jumlah 10. Remark ni boleh letak je register ataupun new user. So klik top up. So macam kalau dekat sini, kena pastikan ada balance yang cukup lah. Kalau kita nak transfer 10, so at least balance ni ada RM10 dekat atas ni. So kalau tak ada, kita kena tambah dulu lah. Sama juga yang balance ni, macam kalau kita nak buat transaksi RM10 pun hanya ada 52 sen, so kita kena tambah stok dulu lah. Okay, so ni ada cara untuk daftar. Yang pertama menggunakan laman web. Lepas tu cara kedua menggunakan apps. Okay, so klik home. Boleh nampak dekat atas ni ada menu ni. Klik. Lepas tu boleh nampak perkataan sign up. Okay, masukkan nama dia dan juga nombor telefon. Ikut je contoh yang dekat sini, 601, masukkan nombor telefon dia dan hantar je sign up. Okay, so selesai. Dan kalau perasan dekat atas ni, kita ada, selepas register semua tu, dekat atas ni ada titik 3 ni. So boleh klik share love. Okay, masukkan nama, masukkan nombor ID, nama yang kita daftarkan tadi tu. Lepas tu masukkan nombor downline kita dan masuk RM10. Kalau kita nak bagi dia stok permulaan RM10, so masukkan RM10 dekat sini. So share. Yang ni pun sama macam kita guna laman web tadi, kena ada balance yang cukup untuk kita transfer stok lah. Okay, so kalau ada yang tak jelas, boleh tanya yang check dekat bahagian tepi tu. Okay, soalan kelima, saya tidak dapat melihat di mana keuntungan saya. Yang ni biasanya masalah pengurusan duit sahaja. Maksudnya
dia guna modal RM100 untuk pusing modal jual top up, tapi dia guna untuk kegunaan lain. Maksudnya dia tambah stok RM100 dalam sistem top up ni, so itu adalah modal perniagaan dia. Lepas tu dia pergi jual top up RM10 dan customer tu bayar kepada dia RM10, dia guna duit RM10 tu untuk pergi isi minyak ke, nak beli KFC ke. So sebab tu dia tak akan nampak keuntungan yang dia dapat. So caranya saya akan buat pengiraan paling senang sahaja untuk senang nampak. Okay, so contoh modal kita masukkan RM100. Kita masukkan dalam apps top up ni 100. Lepas tu ataupun 200 lah untuk kita nampak tu sikit. 200. Lepas tu kita jual top up 100. Tapi sistem tak akan potong sebanyak RM100. Sistem tak akan potong RM100. Jual top up 100. Kita tengok. Okay, kita buka apps. Macam mana kita nak check keuntungan kita. Okay, kita klik pada My Account. Klik pada My Account. Lepas tu kita klik Commission List. Okay, so klik Commission List, kita tengok produk One SOX ataupun produk lain lah. Kita pilih produk lain. Kita pilih contoh Maxis lah. Kita ambil Maxis. Maxis adalah 4%. So kita buka calculator. Sebenarnya benda ni tak perlu nak kira pun, sebab nanti sistem dah tolong kira semua. So kita jual top up 100 kali 4%, bersamaan kita keuntungan RM4. So tolak harga 100, RM96. So dekat sini RM96 sahaja harga yang akan ditolak daripada apps. Okay. Tapi customer akan dapat top up RM100 dan juga bayar kepada kita RM100. Okay. So modal asal adalah 200. Tolak RM96. But sistem akan tolak RM96 saja untuk kita top up 100. So balance lagi ada RM104. Customer bayar RM100. Total 100 plus 204 bersamaan 204. Okay, boleh nampak dekat sini. Modal asal kita ada RM200. Lepas tu kita jual top up RM100. Dan bila customer dah bayar RM100 kepada kita untuk beli top up tu, dan
kita ada balance lagi dalam apps top up tu sebanyak RM104 dan cash dekat tangan kita adalah RM100. Sama ada kita nak simpan dahulu RM100 ni ataupun kita nak tambah balik stok terpulang. Maksudnya kalau kita nak tunggu habis semua stok dulu baru kita nak tambah, tak ada masalah. So nak bagi tahu dekat sini boleh nampak dah nak ada 204. Okey, so contoh satu lagi, kita jual lagi top up 100 yang sama. Dengan harga RM96. So baki tadi kita ada 104. 104 kita tolak lagi 96. So balance 104 tolak 96 RM8. So balance dalam sistem ada RM8 dan cash ada 200. So kita dah dapat 200 modal asal kita 200, dah dapat cash 200. Customer dah bayar 100, so kita dah dapat 200, tapi balance dalam sistem kita ada lagi RM8. So kita boleh jual top up RM8 ni, sama ada kita jual RM5 ataupun RM3. Tengok mana jumlah-jumlah yang kita boleh jual lah. So kalau ada produk-produk yang boleh jual RM8, kita boleh jual RM8. So bila kita jual top up RM8, so customer tu akan bayar kepada kita RM8. So dekat sini cash akan jadi RM208. Sedangkan modal asal kita hanya 200. Tapi kita dah dapat cash selepas customer bayar semua adalah RM208. Dan kita boleh guna hanya RM8 tu sahaja, sebab tu adalah keuntungan. Untuk 200 ni adalah modal, kira macam modal pusingan kita untuk bisnes ni lah. So RM8 tu sahaja kita boleh guna untuk buat pembelian ataupun kita boleh guna untuk tambah stok balik. Biasanya yang tak nampak stok, tak nampak keuntungan ni sebab dia salah guna duit. Dia campur adukkan duit pengguna harian dengan duit untuk stok ni lah. Sebab kebanyakan orang ingat dia jual RM10, RM10 itu adalah keuntungan dia. Sedangkan contoh dekat sini dia jual 100, keuntungan dia hanya RM4 sahaja. Okey, so kalau dah faham dekat sini, kalau tak ada soalan, kalau ada soalan boleh tanya, kalau tak ada saya teruskan soalan semuanya. Saya masih tidak faham cara-cara menggunakan sistem tersebut, bagaimana hendak buat jika kehilangan link. Kalau hilang link untuk panduan tu boleh WhatsApp saya semula. Dan untuk password tu kalau lupa boleh WhatsApp saya ataupun dekat apps tu ada button untuk reset password. So untuk cara menggunakan sistem top up ni saya dah sediakan dalam panduan ni. Okay, dalam panduan ni saya dah sediakan semua, daripada cara nak install app semua. Paling tu pun play je video ni. Saya dah tunjuk satu persatu. So just follow saja. Okay, yang contoh kat ni saya type SRS, lepas tu install. Follow je semua panduan ni. Kalau kata tak faham yang gambar-gambar ni ataupun teks ni, play video ni, so follow satu-satu. Nak klik bahagian mana semua kita dah tunjuk dalam video ni. Untuk masuk nombor telefon, login semua. Sama juga untuk tambah stok semua pun kita dah tunjuk satu persatu dalam video. So boleh tengok dekat video ni. Okey, nak tahu cara kira profit. Untuk cara kira profit ni pun semalam saya dah buat video dan post dekat dalam grup Telegram. Dan sebenarnya dia tak susah pun. Untuk kira profit ni kita tak perlu nak kira pun. Buka je sistem ni, dia dah tunjuk semua profit.
Untuk kita jual RM5, untuk produk One XOX kita untung 26 sen. One XOX RM5 26, RM10 52. So kita tak perlu nak kira. Kat sini pun dia dah keluarkan berapa harga yang ditolak daripada sistem. Contoh yang ni transaksi saya buat semalam. Baki asal RM5.26. Lepas tu saya top up RM5, dia tolak RM4.74. Dan ini adalah baki terakhir. So kita tak perlu nak kira. Buka je sistem, tarikh bila-bila, kita buat carian, dia akan keluar semua. So kalau kata nak simpan rekod transaksi semua pun, boleh login je laman web ni. Lepas tu klik export to Excel. So kita boleh nampak semua rekod ni. Kita hantar kepada Excel, so kita boleh simpan lah kalau kita nak simpan lah. Tapi untuk rekod ni, kita tak akan simpan untuk dalam tempoh yang lama. Biasanya dalam seminggu hingga 2 minggu macam tu je, sebab database tu kalau berat nanti sebabkan sistem jadi slow. So kita hanya boleh simpan dalam seminggu hingga 2 minggu macam tu je. So kalau kata nak simpan data, boleh simpan setiap hari ataupun dalam seminggu sekali macam tu. Okey, bagaimana daftar dealer dan pengguna? Okey, untuk master dealer memang tak boleh daftar dealer dan pengguna sebab menggunakan sistem yang beza. Yang untuk dealer dengan pengguna ni, hanya package dealer, ejen dan pengguna sahaja boleh daftarkan downline bawah package yang sama. Okey, soalan nombor 9, bagaimana untuk bukakan harga package yang baik dan buatan bagi ejen baru? Okey, untuk tetapkan yuran pendaftaran downline masing-masing ni terpulang. Kalau kata nak buat harga RM10, buat RM10. Saya tunjuk dekat sini. Okay, kat sini. Kalau kata nak buat harga RM RM10. Lepas tu kita offer stock free RM5. So kita untung RM5. Okay, tu kalau kita buat 10, kita bagi stok RM5, so untung RM5. Contoh kedua, kita buat tekan 1000, offer stok free RM500. Untung RM500. So terpulang kepada kita sebagai master dealer nak buat yuran berapa. Yang ni pun kita boleh buat. Contoh kita buat offer RM, kita katakan kita buat RM50, offer stock free RM100. Untung, dia bukan untung lah, jadi rugi RM50. Maksudnya kita bagi stok lebih kepada downline kita. Tapi biasanya orang takkan buat cara ni. Orang akan guna dua cara yang atas ni lah. Tapi maksudnya kita boleh buat berapa sahaja yuran yang kita nak buat dan berapa stok yang kita nak bagi kepada downline kita. Tapi untuk soalan dia tanya macam mana package yang baik dan berpatutan. So kita tengoklah, kita boleh test. Kalau kita buat harga 200, ada orang daftar tak? Kalau tak ada, kalau tak ada, kita buat harga yang rendah sikit sebab kita kena test market dulu. Dalam bisnes kita kena test market, harga yang mana sesuai dengan produk atau cara penyampaian kita. Kalau kita power marketing, kita boleh buat harga mahal walaupun benda yang sama. Sama juga macam kita jual sebatang pen. Ada yang boleh jual RM3, ada yang mampu jual RM1 je. So kita tengok pada cara kita present untuk jual sesuatu benda. Contoh satu lagi,
air kopi. Ada yang jual sampai RM15, tapi kedai biasa jual RM3. So kita kena tengok cara tu lah, siapa yang kita target semua. Kita kena tengok semua benda tu lah. Lepas tu saya terlupa satu lagi soalan yang nombor 1 tadi. Dia ada tanya macam mana cara mempelawa orang bayar bil dengan saya. Yang ni macam yang saya bagi topik yang sama lah untuk soalan nombor 9 ni lah. Yang saya bagi tahu tadi, cara kita sampaikan. Ada tak kita post dekat Facebook kita ataupun mana-mana grup WhatsApp ke, saya ada buat servis bayar bil. Kalau tak ada, macam mana orang nak tahu kita buat servis tu? Kalau kita duduk kawasan perumahan, ada tak kita gantung dekat pagar rumah kita ataupun dekat rumah kita tu banting yang menyatakan kita ada buat servis bayar bil? Sebab kita pun ada jual banting. So kalau ada beli banting, gantung dekat depan rumah yang bagi tahu kita ada jual top up dan juga servis bayar bil. Okey, so soalan seterusnya, macam mana mahu tengok untung jual top up? Untuk untung jual top up ni pun saya dah bagi tahu tadi. Login je laman web. Dekat panduan ni kita dah sediakan 2 link kat bawah sekali ni. Okey, ada 2 link. Login laman web admin ni untuk laman web untuk register downline dan set keuntungan downline tadi. Login laman web top up dan bayar bil untuk kita buat transaksi top up dan bayar bil menggunakan laman web, dan juga kita nak tambah stok, nak submit bukti bayaran semua menggunakan laman web. So boleh klik dekat sini. Tapi kalau dekat sini tadi, soalan nombor 10, macam mana saya mahu tengok untung jual top up, klik dekat web top up dan bayar bil ni. So dia akan pergi dekat sini untuk laman web transaksi. Macam saya beritahu tadi, untuk kita submit tambah stok semua, klik kat back in ni. So kita bayar semua, kita submit untuk tambah stok sini. Untuk kita tengok report transaksi, boleh klik dekat sini. Kita tukar 01. Ni untuk transaksi bulan 7. So tengok je dekat sini macam mana nak tengok untung. Tapi yang pentingnya adalah pengurusan duit tu. Jangan campurkan duit untuk pusing modal dengan duit gunaan harian tu sekali. So memang takkan nampak duit tu. Sampai satu masa duit modal tak ada, duit cash pun tak ada. Sebab pengurusan duit lah. Macam kat sini pun boleh check untuk 4 transaksi ni berapa keuntungan. So boleh nampak dekat profit ni sebanyak 1.56. Untuk jual RM10 2, RM5 2 transaksi, keuntungan dia RM1.56. Dan satu lagi kelebihan kalau kita buat bisnes top up ni ataupun kita guna sistem top up ni, kita jual-jual top up kepada orang lain. Contoh macam saya bagi tahu sebelum ni dekat sini. Okey, keuntungan yang kita dapat RM8. So sebenarnya kalau kita dah jual top up 100 kepada 2 orang, so kita ada untung RM8. Maksudnya kita sendiri dah dapat top up free RM8. So kita tak perlu nak guna duit kita sendiri beli top up RM8. Berbanding kalau kita tak guna pun sistem ni, kita tak akan beli top up. Kita pergi Petronas ke, kita pergi mana-mana server E, cakap nak top up. So kita akan guna duit kita sendiri. Tapi masa sekarang ni kita guna duit kita RM200 untuk pusing modal, kita jual top up. Lepas tu keuntungan RM8 kita guna untuk top up nombor kita sendiri, ataupun RM8 kita boleh guna untuk beli gula ke ataupun kegunaan family dan sebagainya lah. Ini adalah kalau keuntungan untuk kita jual sendiri top up. Tapi untuk next time, kalau ada yang nak join lagi kelas atau nak suruh saya buat lagi kelas, saya akan tunjuk
macam mana cara untuk dapat komisen daripada transaksi downline. Yang tu komisen saya akan tunjuk macam mana dibayar dan berapa jumlah lah. Untuk akaun ni kita tak ada downline, so saya tak boleh nak tunjuk dekat sini. So tapi saya akan tunjuk pada masa akan datang lah. Okey, kita ada soalan. Saya adalah master dealer, daftar downline A. Downline A bolehkah daftar downline B? Tak boleh. Master dealer dia hanya boleh daftar satu level sahaja. Maksudnya kalau dia daftar, automatik downline tu hanya akan jadi user untuk jual top up sahaja. Dia hanya satu level saja dan komisen daripada transaksi downline pun akan dapat satu level saja. Sebab tu sebelum ni kita ada buat package convo. Master dealer daftar convo dengan package dealer. Untuk package dealer ni dia boleh daftar yang sama level dan juga boleh daftar downline pada package pengguna dan juga ejen. Contoh dealer daftarkan pengguna dan pengguna ni dia boleh daftar berapa ramai downline bawah dia dan dealer ni akan dapat komisen daripada semua pengguna yang ada bawah dia. Contoh dia daftar pengguna A, dia dah dapat sama macam master dealer, dia akan dapat daripada downline dia. Dan pengguna A ni dia ada daftarkan kawan dia sebagai pengguna B. So dekat sini dealer akan dapat satu daripada pengguna A dan satu lagi daripada pengguna B. Dia unlimited level. Maksudnya selagi ada orang bawah dia tu, walaupun dia hanya daftar seorang sahaja, dia tetap akan dapat komisen daripada semua pengguna-pengguna bawah dia. Yang tu kelebihan untuk package dealer lah. Sebab tu kita ada buat package convo untuk maksimumkan keuntungan. Kalau master dealer ni sebenarnya dia lebih kepada jual top up dan bayar base sendiri, untung tinggi. Tapi untuk dealer ni dia lebih kepada komisen transaksi downline. Sebab dia ada boleh dapat level dia, unlimited level. Tapi yang tu kalau kata ada soalan lepas ni, so saya dalam untuk kelas seterusnya nanti saya boleh explain lah. Okay, so untuk soalan semua dah habis. So kalau ada soalan lain lagi boleh tanya dekat sebelah. Untuk bahagian chat tu kalau tak ada, saya akan stop dekat sini saja untuk hari ini. So ada soalan lain tak? Selain daripada 10 soalan yang saya dah post dekat grup ni. Ataupun saya tunjuk sekejap. Okay, ni contoh kalau dealer okey, ini contoh kalau dealer yang saya bagi tahu tadi. Dealer daftarkan dealer, tak ada komisen sebab dia sama level. Macam saya bagi tahu tadi, dealer keuntungan dia 4% contoh. Lepas tu bila didaftarkan dealer juga, dealer tu pun keuntungan dia 4%. So komisen kosong. Dealer daftarkan ejen, dapat komisen 1.6%. Lepas tu ejen daftarkan ejen, macam saya bagi tahu tadi, kita daftarkan ejen pertama ni dan ejen ni yang daftarkan downline bawah dia. Boleh nampak tak yang warna hijau ni? Dealer akan dapat daripada dua-dua. Ini adalah kelebihan untuk dealer lah. Untuk dari segi keuntungan jualan kalau kita jual sendiri, dealer ni lebih rendah profit dia daripada master dealer. Tapi untuk komisen daripada transaksi downline ni, dia lagi banyak. Okey, dia daftar pengguna, dia akan dapat 1.6%. Katakan pengguna ni dia daftar downline dia, semua komisen akan masuk kepada dealer.
Kalau di daftar pengguna pun sama. Yang ni saya akan tunjuk lebih detail lagi lah. Ini adalah kelebihan dealer kalau nak untuk ataupun komisen daripada transaksi downline yang banyak, dealer ni memang sesuai. Okey, ni sama je dalam bentuk ringgit, tadi dalam bentuk persen. So kita tengok ada tak untuk master dealer. Okey, ni adalah master dealer. Master dealer daftarkan agent ataupun user downline dia. Dia akan dapat komisen 1%. Contoh macam mana nak dapat 1% ni? Contoh tadi saya bagi tahu maxis 4% dan kita bagi pada downline kita adalah 3%. So kita akan dapat untung 1%. Agent daftarkan user. Maksudnya daftar downline tak boleh sebab dia hanya boleh daftar satu level saja untuk master dealer. Tapi master dealer ni dia lebih kepada untung jual top up dan bayar bil yang tinggi. Untuk dealer bayar bil pun tak ada keuntungan, tapi untuk master dealer ada. Siapa yang dah daftar master dealer, dia boleh daftar satu lagi akaun dealer kalau dia nak target untuk komisen daripada transaksi downline. Okay, so ni adalah yang berkaitan dengan ni lah untuk downline. So kalau kata ada soalan yang tanya berkaitan dengan downline ni, so saya boleh explain lagi selepas ni. Saya explain lebih detail untuk bahagian komisen tersebut. Sebab nak faham benda tu akan ambil masa sikit. So yang tu perlukan satu jam untuk explain benda tu sahaja. Okay, so kalau tak ada soalan, yang ni lebih kurang dah 1 jam. So kalau tak ada soalan, setakat tu sahaja. So kalau ada apa-apa soalan lagi lepas ni, tiba-tiba lepas tengok video ni semua ada soalan baru, saya pun dah sediakan satu form dekat group. Boleh masuk isi form. So nanti bila ada soalan saya akan kumpul-kumpul dan saya akan jawab dalam kelas lah. Okay, so setakat tu sahaja untuk hari ini.